Assalamualaikum dan salam. Waalaikumsalam semua. Thank you untuk join malam ni live time ini. Thank you so much for coming into our life. Betul tadi tu. Yes. Okay. Kita baca komen-komen dulu . Kita ada one more time daripada Black Tackles, DK Barat. DK Barat. Ewa. Wow. Terima kasih kepada Black Tackles sekali lagi. Thank you brother. I love you brother. I love you all. Terima kasih berkongsi rezeki. Okey, lagi satu DK Barat. Okey, Arai. Ding 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 ding. Pem. Apa tu? Terima kasih kepada Black Tackles. Terima kasih. Kerana sudi berkongsi rezeki. Walaupun kita tak dapat naik kereta api. Jangan lupa jumpa dekat Last Cabin. Nampak rhyme. Aku boleh jadi kan? Kau nak pergi mana kat Last Cabin? Biasa kita budak 90s tu. Last Cabin tu. Last Cabin tu. Wah, lama Last Cabin. Terima kasih sekali lagi kepada Black Tackles kerana berkongsi rezeki. Terima kasih. Guys, jangan lupa share lagi. Okey, kita akan mulakan. Yes. Alright. Sebelum kita naikkan kotak kita punya guest malam ini, okey, kita akan mulakan dengan sedikit sebanyak pengetahuan mengenai perawat yang mengambil kesempatan. Okey. So, Cik Aminat, bagi pihak TPC you all nampak kan yang the recent VTT yang kita dah upload about molestation, yang ada juga sampai merogol teman ataupun kawan dia sendiri. And semua fascinating dia punya dia punya kira dia punya modus operandi dia apa mana tahu, orang yang dalam desperate nak memerlukan rawatan. Dia ambil kesempatan orang sakit, kau tahu tak? Especially those yang perempuan sakit. Jadi dia nak cari can, kau tahu tak? Jadi dengan can macam gini tu, dia orang macam okeylah, mungkin tapi macam aku ada come across ada satu atau dua perawat ni. Ada satu perawat ni lah aku kenal. Dia time aku baru kenal dia, aku baru kawan dengan dia. Whatever dia bikin, dia merawat patient, aku dekat situ. And apa yang dia buat tu semua is really is a straight lah. Kira jalannya betul. Aku nampak jalan betul. Rawatan dia. Dia ada assistant dia. Okay. Assistant dia which is dia punya isteri dia sendiri. Isteri dia sendiri. So kalau misalnya the patient is the perempuan, so the isteri akan sentuh, akan pegang whatever lah. Okay. Dia akan pegang. Tapi husband dia aku tak nampak. So far yang dia bikin lah depan mata aku tak nampak yang yang orang ni yang perawat ni sentuh tau. That patient. Aku tak pernah. Selalunya isteri dia yang sentuh. Tapi bila part aku dah lost contact dengan dia, aku jumpa satu kawan aku ni yang kenal dia juga. Aku cakap, mana si Dini? Aku lama tak nampak. Kat Facebook pun aku dah lama tak nampak dia kan. Dia cakap, dia dah masuk Cakap dah masuk apa pasal masuk Cakap dia kena charge molest dengan dia kena charge molest dengan lagi satu, aku tak ingat apa. Aku outrage. Cakap aku tak ingat lah. Dia cakap apa sebab tiba-tiba macam itu so far yang datang kita yang merawat tu macam kita tengok dia okey lah. Cakap member aku cakap lah, cakap baru-baru semua akan go by the book. Tapi lama kelamaan bila dah digoda oleh kau tahu lah syaitan ni semua, bila patient kau perempuan yang kirakan yang masih ada looks, the figure, kira asset semua masih ada, semua everything semua. So daripada dia nak buat yang lurus tu, dia dah belok sikit kau tahu tak? Dia nak cuba cari kesempatan. Pasal whatever patient yang dia ada tu yang merawat dengan dia is all mulut by mulut. Kira Dini recommend kau pergi jumpa dia ni lah. Dia ni bagus, so far kira bagus. Dia dah kena macam ni lah. Kira everything is proper. At the first memang proper. Dari surah-surah dia gunakan semua, dia tak sentuh. Kalau misalnya patient tu ahli wanita, dia memang tak akan sentuh. Dia sentuh
yang sentuh isteri dia. Isteri dia memang ada. Tu asal bila part yang aku dapat jumpa kawan aku ni, dia cakap dia masuk. Dia masuk. So aku macam, so that means yang after dah lepas aku lost contact dengan dia tu, so that means is it kau merawat sendiri, which kau isteri kau dah tak ada. Kalau mustahil kalau isteri kau ada boleh sampai to the extent. Yalah lah, pasal ada macam mungkin ada isteri ni kat situ, jadi dia apa tahu, jadi dia tak berani soal bini aku ada kat sini. Yes. Tapi yang dia kena nap itu bukan kat rumah dia. Selalu dia bikin yang this perawatan ni kat rumah dia. Tapi yang dia kena tangkap ni kali tu, dia kena tangkap tu is tempat lain. Oh, dekat rumah Office dia. Oh, office dia. Wow, itu yang lebih bahaya pada aku lah, lebih bahaya sebab so kawan aku cakap, kita manusia. Dia cakap kita manusia. Kau buat jalan lurus macam mana pun, syaitan akan sikit-sikit dia akan masuk, goda. Jadi makin lama tu kau nak cuba benda yang kau nak lurus, kau nak try dapat sikit tau. Jadi bila part kau dah impede, kau dah belok sikit, masih okey, orang tak ada komplain, tak ada apa. Jadi kau cuba lagi belok sikit, lagi. Sampai dia kena tu satu patient yang aku rasa salah orang lah tu. Tu yang dia that patient. Kadang-kadang macam orang ni, aku tahu dia macam okey, macam aku cakap aku tolak chest sikit. Okey, tak ada apa-apa. Aku pegang macam ni. Okey, tak ada macam ni So, lebih tak ada lebih. jadi tak ada dia lepas bikin dia balik, dia tunggu lagi 2-3 hari ke, dah 1 minggu ke, tak ada polis call ke, ataupun tak ada polis datang rumah ke apa. Oh, masih okey lagi. So dia ambil lagi lebih. Kasih tapak kaki, nak peha. Yes. Kasih peha, nak tangan. Yes. Kasih tangan, ambil kau gini satu. Mungkin daripada Black Tackle well explain, thinking the same too. Yalah, pasal kadang-kadang ni, apa tahu, kadang-kadang Raya, aku macam pelik tau, orang punya fikiran when you are doing something good for the community in the first place, sebab tu, tak jaga diri, tak jaga dia punya perspektif, kita punya cerminkan diri kita setiap kali tu, dia akan, yalah, kita akan tersalah haluan, kita lupa tau. Betul. Okey, apa kata kita naikkan kita punya guest malam ni, supaya kita boleh dengar daripada beliau sendiri dia punya dia punya experience. Boleh. Dan juga apa yang terjadi dan kita boleh belajar dan create awareness So actually A&A ni sebenarnya, walaupun kadang-kadang kita bukan hentam orang tapi kita ni buat tajam, tapi niat kita orang adalah untuk create awareness. Sometimes we just need to kita nak kena kasih bising, jadi orang macam get attention of people. As long kita dapat ketengahkan message yang nak kita beri kepada masyarakat. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. You can call me Faceless. Since nama I pun kat situ orang nampak pun. It happened last year. Baru juga. Tapi yang I mencari tukang ubat, senang cakap, I kena perbuatan orang. Tapi ini dah bertahun-tahun. And I go so many places. Tanjung Pinang, Singapura ni dah jangan cakap lah. Okay, tapi sama juga. Dia dah macam on and off. I pernah kena busung. I pernah kena rasuk, yes. I pernah hampir bunuh diri. So last year, I happen macam perut I besar kecil ya. So I berhenti kerja sebab I pernah pingsan kat kerja. So and then my manager pun dia tak faham. Sebab company mana yang nak orang yang asyik MC. Sebelum tu I ada berbual dengan my friend, my kawan lelaki, yang I cakap I nak cari tukang ubat. Siapa yang boleh perobatkan I? So dia terus on the spot cakap yang dia ada kawan. Dia terus call orang dia, and then kawan dia pun fix date untuk datang rumah. Dengar? Dengar. On the first time tu, dia datang tu, dia bawa anak saudara dia perempuan. Means my kawan lelaki, anak saudara dia dengan tukang ubat tu lah. Untuk 4 orang aja. My daughter, my kids semua tak tahu about this.
So masa the first time tu okay lah. Sebab masa kat dalam bilik, I dengan anak saudara dia kat dalam bilik. And the door is still open. Dia keluar benang lah kat kepala I. Dia keluar benang kat kepala I. Apa I tak rasa sakit. I tak rasa berdarah ke, luka ke, nothing. On that time tu macam percaya dengan tak percaya lah. Oh kira okay, kita hold dia kira buat perawatan tapi dia boleh keluarkan macam benang, Yes. keluarkan apa Whatever lagi? yang kat dalam badan lah, dia boleh keluarkan lah without Yes. any pain, painless lah. Spiritual apa tau ni? Yes. Spiritual surgery. Dia gini lepas tu dia cabut keluarkan benang. Allah Paku, tak tahu. Okay. Okay. The first time dia datang tu okay. Okay. Tapi macam I antara percaya dengan tak percaya. Tapi I diam. Okay. Okay. And then the next day I keluar dengan my friend. Kita makan dekat Adam Road. Okay. Okay. I dua orang je makan kat Adam Road. I pingsan dekat badan I terus daripada belakang. Suddenly macam ada something macam datang kat belakang I suddenly collapse dekat meja makan tu juga. Itulah kat Adam Road. So bila my friend dah nampak I macam gini, sebab dia tahu kan I punya diri kan. Dia ambil I, dia bawa I pergi kapak Adam Road tu. Tapi on that time I dah macam separuh sadar. Badan I dah lembik. Dia suruh I duduk. Lepas tu dia call kawan dia ni. Dan kawan dia cakap benda tu attack I. Okay. So my friend suruh someone jaga I. Dia pergi ambil air. Dia baca-baca dekat air tu. And then dia sapu I the whole body. Muka, semua all thing. I still tak 100% sadar. Sebab kita naik motor kan. Okay. Dia takut I collapse kat motor. Okay. Sampai I rasa I okay. Itu pun I have to peluk dia lah. Pasal kita nak balik kan. Okay. Tapi bila dia call perawat tu cakap okay, nak kena buat lagi. So dia datang kali kedua. Ini kali my daughter is around. Alright. My daughter, menantu I, cucu I 2, and my kawan lelaki dengan tukang ubat tu. Tapi kita kali ni buat hall. Dekat rumah lah, jual rumah dekat hall Kat ni. rumah. Dia datang rumah. Okay. After pingsan kat Adam Block tu, Monday tu datang rumah I. Okay. Okay. So, bila datang rumah I duduk kat sofa. Dia duduk kat bawah, duduk kat rantai semua. And then, dia terus tak tahu apa yang dia baca. Kita tak dengar. I tak dengar apa dia bacaan pun. Lepas tu dia suruh alas kain. I tiarap. Lepas tu dia keluar apa entah dekat kaki I is paku. Paku. Paku kecil. Paku dinding. Okay. Tapi tak ada keluar darah. Bersih lah kan? Paku tu. Bersih. So macam maybe macam Rizara cakap lah, bedah batin lah. Ya, bedah Dia batin. gini pegang okay. Sepatutnya kalau kita betulnya dia akan baca dan kita dengar apa yang dia bacaan dia. Betul. Tapi dia tak ada baca dalam hati. And I don't know. Dia suruh I tiarap. My daughter pegang kaki I. And then dia keluar paku tu kat kaki. Tapi tak ada luka, tak ada darah, nothing at all. I tak rasa pun. Okay. So I diam. So dia suruh I duduk. Dia keluar kat perut ke kat mana? Kat badan. Itu is apa namanya, tanah kubur. Masa tu macam I blank. Nak percaya ke tak nak percaya? Tapi setiap kali dia nak buat sesuatu dengan I, dia akan pergi ke dapur. And I don't know. Kita macam I tak fokus kat dia. Sebab saya tengah fikir nak baik kan. So I tak
fokus kat dia. So whatever dia pergi ke dapur tu, dia buat apa ke, dia masuk tangan dia kat pocek, semua I tak notice. Okay. So dia masuk hall lagi, lepas tu dia baca, I pengsan. Setiap kali dia pegang I kat tekuk, I akan collapse. Setiap kali. Okay. Okay. And then itu dalam pukul 5 lebih itu, dia suruh my daughter turun bawah. Okay, sekejap. Sis Fiz, Acik nak tanya. Masa dia buat dalam dia tengah tarik tu, dia ada pakai glove tak? Nothing. Ada sentuhan kulit ke kulit? Macam tengkuk semua ada. Sentuh kulit ke kulit. That means dia Macam gini, pegang. macam gini, macam pegang macam gini. Masa dia nak Ya, buat. tak. Pasal I pakai tudung. I pakai baju kan. Jadi dia sentuh gitu je. Yang kaki? I mean dia tak masuk tangan I. Kaki? Kaki yes. Dia sentuh. Kulit yang kulit lah. Dia pegang tu. Kira ada lah. Okay. Yes, sentuh. Tapi dia tak pakai glove. Okay. Okay. So, bila dia buat everything perubatan ni semua, I collapse 2 kali Setiap kali dia pegang I kat tengkuk, I mesti pingsan. Okay. And paku tu bukan 1-2 Satu kali tarik 15, satu kali tarik 13. Wah. Banyak. Tapi tak ada darah. Alright. So, bila dalam pukul 5 lebih itu, dia suruh my daughter turun. Pergi makan. Okay. Sebab I fikir pula, my daughter, my cucu semua belum makan daripada pagi. Okay. So, I fikir, okay, tak apa dek. You pergi lah. Pergi makan, budak-budak bisa makan dulu lah. So, left, I, my friend, kawan lelaki dengan perobat tu, 3 orang. Betul. Okay. Bila my daughter dah keluar, lepas tu dia suruh kawan I, Mat, kau pergi beli barang. It's a garam kasar Kau pergi beli barang, Mat. Lepas tu si my friend pula cakap okay. So left 2 orang. Lepas my friend turun je, dia pegang tengkuk I pingsan. Okay. Start dari situ lah dia sentuh I. Okay, I dah pingsan, I dah baring dekat hall kat ruang tamu, I dah baring. So bila dia pegang kat tengkuk I ni, I dah baring. Tangan lagi sebelah tu, dia masuk tempat kemaluan I. Okay, jap. Okay. You okay to share this because I pun tak nak you call back your trauma. You okay? Yeah. I okay. For me, ini experience kalau tak happen to me, it would be happen to anyone. Okay. For me, kita dah cukup dewasa dalam sini Yes. Okay. So I am open. Alright. You're brave You berani because your niat ni baik Okay, kita continue teruskan daripada from this part onwards. Sentuh your bila dia sentuh tu, I boleh rasa apa dia buat. I boleh nampak apa dia buat. Cuma I tak boleh bersuara, I tak boleh banyak bergerak. Kena lock lah kan. Macam kita amai-amai. Tengah tidur amai-amai. Macam gitu. Perasaan dia. Hypnosis or subconscious maybe orang kata Yeah. Yes. Zone, Yes. Dalam separuh sadar gitu. Betul. Tapi I tak boleh bersuara. Okay. Yes, kena pukau. Senang cakap kena pukau lah. Betul. Correct. Setiap kali dia pegang tengkuk I akan collapse. Wow. Dan bacaan dia pun I tak dengar. Okay. So bila dia dah masuk jari dia, kan? And then dia buat ronsen. Dia keluarkan jari dia. Dia masuknya tu, dia masuk jari dia macam kulit-kulit lah. Okay. Dia bukan sentuh tapi okay. I mean I actually don't want to detail it on that part lah, tapi macam you cakap dia ke dalam kan? Yes, dia masuk jari dia masuk dalam. Kira dia direct lah kan? Ya, direct. Dia masuk. Okay. Ni rawatan Masuk apa? ke mana-mana Ni aku panas lah. Sorry, Acip panas sebab ni rawatan apa sini? Ni rawatan pro. Okay. Okay, continue kak. So, bila I rasa gitu, masa tu I don't think anything.
I tak boleh bersorak. I cannot do anything. So, bila my friend nak dekat sampai tu, my friend sampai je, dia pun sadarkan I. Bila my friend dah sampai rumah I, and then I disadarkan, I disuruh duduk. Okay, disuruh duduk kat sofa. Lepas tu dia cakap depan my friend my friend dah sampai rumah. Dia cakap my friend, ada sesuatu dekat dalam kemaluan I. Tapi dengan izin I, baru dia boleh buat. Kalau I tak izin, dia balik on the spot. Dia tak nak berubat. Dia cakap dia tu, yes. Merepek nonsense ini. Okay, yes. Bila you dalam keadaan gitu, kepala otak you nak baik. Sebab ni benda ni I dah bertahun-tahun Understand, lalui. Right? Kepala otak I on that time I nak baik. I cakap dengan orang tu, I cakap, I know I nak baik, I nak cure. Do whatever you can do untuk keluarkan benda ni. Niat I satu lah, nak baik. Yeah, So, you're bila quite dia desperate about it, correct? Yes, because dia dah Bertahun-tahun, bertahun. correct, betul. I understand, totally understand. So bila I agree, dia suruh I mandi bersih. Lepas tu dia suruh I mandi air garam. Tapi jangan pakai baju dalam. Okay. Half naked lah senang cakap. Okay. So I just follow. Apa yang dia cakap, I just follow apa dia suruh. Selepas I mandi, I terus duduk dalam bilik, pintu I terbuka. Okay, you nak minum air dulu ke? Nak minum air? You okay? Hafiz? Okay, I kat dalam bilik actually. Okay. Take your time. So bila I dah habis mandi, dia suruh I duduk dalam bilik, duduk tunggu dekat dia. And then dia cakap dengan my friend Ahmad ni, dia cakap, Mat, kau duduk kat hall je, Mat. Okay, ada apa-apa aku panggil kau. Dah habis aku panggil kau. Si Ahmad ni pun cakap, okay bang. Oh, that time memang I tak fikir apa-apa. I tak ada fikir kenapa dia ni agree I never think anything. Macam otak I blank tu. Then my friend pun, okay bang. Lepas tu, I masuk berdua. So, pintu ni tutup. Tapi tak dikunci. Okay. Sebab dia cakap, Ahmad, kau jangan masuk. Tapi pintu dia tak kunci. So, left I dengan dia je. My friend kat luar. So, bila I ni menghadap dia, that means face to face belakang I tu is katil. Dia sentuh je dekat tengkuk I pingsan. Kat situlah dia start mulanya dia molested. Molested dalam segi, dia sentuh, cium, kat neck I dia cium. Everything lah. Sampai, maaf cakap minta maaf. Dia jilat semua kemaluan I. Kau that time kakak memang dah lost lah. Kira dah lost lah. Memang lost. Dah kena pukau. Dah lost habis lah. Dah kena pukau. Okay. I sadar. Apa dia buat semua I sadar. Cuma tak boleh respon. Pergerakan, correct. Tak boleh retaliate ke apa. I tak boleh berbual. I cuma macam You nampak I nampak tapi dia dah tak boleh macam nak retaliate, dah tak boleh nak pekik suara tak boleh keluar. Macam ibarat macam kena lock gitu lah. Okay kak. ni pukau lah kau macam aduh. Okay. cuma satunya, Alhamdulillah dia tak masukkan kemaluan dia kat dalam my private Okay guys, so if you guys ada macam kata-kata yang perangsang, motivation ke ataupun Komen lah. yang kata-kata yang menguatkan sis siapa? Fiz. You can just comment below, alright? Ini bukan benda yang I mean yang ni hari katakannya besok lusa kita boleh lupa tau Betul. Ni memang really ada orang boleh sampai lifetime ni benda dah jadi satu
kroniknya trauma tau dalam diri. Satu fobia Iya. Ya. Yes. So kadang-kadang pasal ni celaka ni haram jadah orang-orang macam ni, nanti yang apa yang perawat yang betul-betul tu pun terjejas. Ya, betul. Kita dah macam takut. Yes. Betul, correct. Yeah. Kita akan fikir, is it the same Yes, thing betul. akan happen? Yep. Okay, You know? baca komen dulu while waiting. Okay, Caca Danish I'm sorry but I don't have the stomach to digest the victim punya pain. Aku sedih. Okay, kecil. Sis, chill first. It's okay if you don't want to share more. Yep. Okay, from Lady Zara, I feel you sis. Caca Danish, sabar je Kak Fiz. You kuat. As a woman, I thank you for speaking up. Okay, daripada Roslyn. Tak apa. Ujian bagi Kak Fiz. Allah ada. Dapatlah nanti dia punya habuan. Penglipur malam. Innallaha ma'as sabirin. You are a strong woman. Sis Fiz, ujian you sungguh. Assalam semua daripada Waalaikumsalam daripada Explorer. Flipcam tak boleh, Lady Zara tak boleh flipcam. Penglipur malam trauma. Trauma sih. Semoga orang tu kena musibahnya soon from Allah SWT. Okay, kecil, how long does this thing happen daripada last year? Dia kata. Last year. Okay. Alright. So bila-bila pak benda-benda macam ni, tak semua orang yang berani untuk nak share diorang punya experience. So I really salute you Kak Fiz, you really brave. You nak share your experience untuk satu pengajaran untuk kita semua. You see? Bagi dia tak nak orang terkena. Yeah, jangan tak nak orang terkena. Alright. Correct. Okay. Okay, kita okay? Okay. I proceed. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Tak apa, relax je. So bila dia dah buat, dia dah jilat all these things, dia bangunkan I. Dengar suara? Jangan. Dia dah bangunkan I and then dia baringkan I. And then dia keluar benang dekat kemaluan I. Dia keluar benang tapi I tak feel. I don't feel anything. Okay. Kita kalau barang apa kat dalam badan kita, kulit kita rasa apa? Cubit dia, padi dia ke apa. But I don't feel anything. And dia keluar. Lepas tu dia suruh my friend ambil mangkuk. Dia letak benang tu kat dalam mangkuk. And then dia tutup pintu. The second time, dia bangunkan I. Dia pegang tekuk, I pingsan balik. Dia cium I, the same thing. The same thing happened. Dia rubber everything. Okay. Lepas tu, I disadarkan. Dia keluar is kapas dekat kemaluan I. Waktu I cakap, ni benda apa? Dia cakap kapas. I diam lah. Yeah. I think I pingsan tu 2-3 kali lah. Pingsan 2-3 kali and then dia keluar barang tu, lepas tu I dah okay. Dia kata okay dah. Dia buka pintu, the first main thing I keluar je pintu, keluar bilik tu, I cari my daughter. I ambil phone, kota untuk naik. Itu aja boleh buat. Dan my daughter pun naik on the spot. Dan lepas tu macam normal lah. I tak cerita dengan sesiapa Even to my friend yang lelaki yang duduk kat luar tu pun, I tak cerita dia apa-apa pun. Okay. Dengan sesiapa pun tak cerita. I diamkan diri, I matikan diri. Sebab dia berubat ikhlas. Kita tak ada bayaran. Okay. Okay. So, dia dah settle semua barang-barang. Apa yang dia nampak tu, paku lah, benang lah, whatever ni. Semua dia tak dalam plastik. Dia bawa balik. Dia kata dia nak buang dekat river. Tapi I tak tahu kat mananya river lah. Dia kata kat Bukit Batok ni Tasik. Kalau Dia nak pergi Bukit Batok. Yes. Tasik, gombak je Jangan-jangan dia nak recycle pakai balik. The next day baru I realise. Apa perubatan macam gini? The next day tau. Sadar. Macam tak kena sih. Sadar. Apa cara saya sampai dia buat kemaluan ni semua, all this thing nonsense. Merepek sih ada fikir nonsense. Yep. So then kebesokan harinya tu I pergi kerja, I pingsan. I pingsan. Itu yang I cakap, I pingsan kat kerja ni semua kan. So I kena masuk hospital. Dorang x-ray I, CT scan I, tengok otak I, tengok low blood I, semua nothing. So I minta balik.
Bila I balik, I macam duduk tau tak benar. I tuan kat rumah. Okay, siapa aku nak berbual Yeah, of course. You need someone, yeah. Ya, ini sama tu tak. Tapi masa tu memang I don't know who. So, I carilah sesiapa yang I boleh berbual. Itu pun 1-2 orang. And then they said it's not right. Buat police report. Obvious, yes, betul. So, kan? I pergi police report dekat my place lah. Okay, and then bila I dah buat police report ni semua, hari tu juga my IO officer tu hantar I pergi ke Cantonment police station. Hari tu juga, yes. Sebab dia orang cakap dia orang tak nak delay ni benda. Yeah. It's a crucial case. Yes. So, I pergi Cantonment tu daripada petang sampai ke malam I duduk kat situ. Sampai pukul 11 lebih I duduk kat situ. On that time tu pukul 8 lebih, dia punya team punya police station tu, team diorang dah pergi ke rumah my friend. Sebab my friend yang kenalkan apa? Oh, okay. Alright. Yeah. Dia the first person. The first person, dia cakap. yeah. Sebab kau kenalkan. So bila dia pergi rumah orang tu, sebab I tahu apa rumah dia. Rumah my friend ni sebelah blok kan. Oh, I see. Okay. So I tahu rumah dia kat mana. So diorang pergi, diorang tanyalah tukang ubat ni punya nama, tinggal mana, sekarang dekat mana. So my friend cakap lah, sekarang dia tak dekat Singapura, dekat Batam. Okay, dia dah masuk Batam. Pasal dia kahwin orang Batam. Okay. So the team cakap dengan my friend, okay, kalau dia masuk Singapura, kau ambil dia, kita tangkap dia dari situ. So between my friend dengan the team lah. Okay. Dah settle everything, diorang dah pergi rumah my friend, baru I boleh balik. Okay. And then ada jugalah side I, diorang hantar I pergi IMH lah. Okay. Medical. Itu the very first thing that akan dia buat. Assessment lah. Assessment. Yes. Diorang hantar I pergi IMH. Diorang takut I ni macam suka-suka buat tuduhan palsu. Diorang nak tengok I punya IQ. Diorang nak tengok sama ada I ada case tak dekat IMH. Okay, dia ada buat macam those lie detector test tak? Ada tak? That point of time? Tak ada. Tak ada Tak ada. Diorang cuma bila I berbual dengan officer pun through kita berbual gitu. Antara satu lelaki Cina dengan satu perempuan Melayu untuk dia translate kan lah. Okay. I tak ada macam ada wire kat badan, whether it's true or false, tak ada. Cuma diorang hantar I pergi IMH. I pergi IMH. I do anything untuk kes I menang. Sebab I tak salah apa. Yeah. I cakap dengan my IO, I can do anything. Apa kau suruh aku buat? Aku memang tak ada kes pun. And so, bila I dah pergi dekat IMH, and then the doctor say, I tak perlu turun lagi. So, lelaki tu actually dah kena tangkap. So, now in process, I punya case belum lagi ke court. Tapi, my IO officer cakap, dia orang takkan jumpa I dengan dia. Macam face to face. Even dekat court. Yelah, you can. Ya, betul-betul. Tak boleh. Yes. Dia tak They boleh. will ask someone, on behalf on me lah. Yeah. So, Okay. sekarang tunggu je lah court case kan. Yalah. Now waiting So, right now escalation. Right now kalau orang cakap kalau kau nak berubat aku ada macam gini, I dah tak boleh. Dah ada that trauma dah takut dah. Macam actually I say. For this okay, Acik, kalau terus terang Acik dengar daripada you punya sharing ni, number one membara lah. Okay, membara Tapi kedua, Acik nak ketengahkan supaya menjadi satu awareness kepada viewers yang melihat ni. Maybe you pun boleh berkongsi dengan you punya kawan-kawan. There's a lot tau. Banyak tau red flags dia. Kira dia punya sesuatu yang tak baik dari segi dia punya proses tu. Nombor satu, pegang tanpa ada glove. That means Sarung tangan. sarung tangan. Direct. Kedua, pegang tengkuk, you flat. Itu ada kejahatan, unsur kejahatan kat situ.
Dan yang ketiga onwards is part dia punya outrage of modesty lah. Dia punya outrage of modesty, pegang dan sebagainya even tu ini dia you cakap dia sampai cium ini dah bukan nak niat baik terus lah. Ini dah celaka Daripada situ kita boleh nampak kau tahu the first session dia bawa Baik, demi anak saudara dia. Kan? Yes. Okay. Itu that's the process. The second time ke dah berapa kali, kenapa dia dah tak bawa? Niat tu dah memang dekat situ. correct. You see? Dia dah fikiran dia tu dah menuju ke Yes, situ. ah. Jadi the first one tu dia bukan setakat merubat. Dia survey, dia baca kurang your punya behavior. Macam mana aku nak Macam mana manipulate. kakak punya respon. Macam mana perawat ni respon ni, aku pegang sikit je. Dia masih okey, dia masih okey. Jadi dia punya proses dia bukan satu session, dua session, dia akan bersession. Correct. Pasal dia nak ambil betul-betul cari kesempatan yang really the time Correct. yang dia boleh buat. Tapi even Acik rasa Rai even Kak Fiz tapi kalau let's say kalau Kak Fiz ni tak buat laporan polis, Acik rasalah dia akan cuba Dia akan buat lagi. Kalau tak dia tak nak buat dengan orang lain. baru nak cakap. Betul. Correct. Yes. Kalau dia tak buat dengan iPhone, contohlah kalau dia buat I pingsan lagi. Dan tentu kita mengharapkan dia apa? Yalah, Untuk datang betul. lagi. Yes. Ya, betul. Okay. Di sini pun Acik nak ketengahkan bagi kita ANA dan juga the Paramount Consultant, kita actually dah kedepankan about this awareness jugalah a few dah berapa tahun juga. Ya. Masalahnya sekarang bagi Kak Fiz ni is you're strong, you have a very good mind dalam segi what's the next step. Tapi bagi kepada yang dan lain-lain, kita juga ada this kru wanita yang boleh membantu you all juga sekiranya you rasa trauma nak pergi berdepan dengan polis ke atau family members mungkin tak memahami, you can contact our site and we let the kru wanita untuk membantu you all. Without any judgment, kita tak akan without any judgment. Kita tak akan cakap sebab kau gini, sebab kau gitu. No. Yes. Just go to the main point. If there is a case, we will try to help you along the case lah. Yep. Thank you so much Kak Fiz. I mean like lagi sekali Kak Fiz, you're very strong. A strong Salute woman. your sister. Your mind is really very orang kata in a straight path lah. Yes. Aku pun aku tengah panas juga ni. Aku Sama-sama. And sebelum Kak Fiz turun, Kak Fiz nak ucapkan terima kasih kepada ANA, kepada Acik, team dan kepada semua yang ada dalam ni yang sudi mendengar. I hope my sharing menjadi satu pengajaran lah untuk kita semua. Betul. Sebab kat Singapura ni memang dah ada, cuma kita tak nampak, mungkin kita tak dengar pun. Yes. Kak Fiz, kita betul-betul doakan semua dipermudahkan segala urusan. Semoga akak cepat sembuh dan dikurniakan syifa. Amin. Semoga Amin. Kak Fiz juga sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan dijauhkan segala apa hasad dan perangai-perangai yang tak baik daripada manusia-manusia. Ya Allah, bantulah Kak Fiz, beliau dalam keadaan yang mungkin kesusahan dalam pemikiran, kau permudahkanlah dan berilah jalan yang baik untuk beliau. Okey, amin. Terima kasih. Amin. Okey. Terima kasih semua. Thank you for doa. Thank you so much, Kak. So boleh turun Kak? Boleh. Thank you. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So apa yang Kak Fiz tadi yang dah share tu, aku harap is enough lah untuk kita dah tahu berapa kritikalnya her case is. So kita yang apa yang tadi yang Kak Fiz dah share tu, kita jangan sekadar dengar je, tapi ambil sebagai satu pengajaran, education wise, sekiranya especially to those kaum-kaum hawa tu, kalau nak pergi berubat tentang macam gini, so make sure please have someone with you. Alright, dia ada macam-macam, ada a few kaedah lah yang kita nak protect diri kita from benda-benda macam gini. Okay, prevention. Cacadan ni Kak Fiz, semoga terus tabah and kuat. You did great. Okay, tabah dan sabar ya Kak Fiz. You melalui dugaan yang berat, tapi Allah tak akan memberi dugaan yang berat. Betul. Kecuali hamba-Nya tu boleh melaluinya. Betul. Okay. Tapi sekarang let's bring about preventive. Alright. Okay, macam ada kata tadi, bawa seseorang. Okay, aku ada few. Satunya kita bawa teman.
Okay, kita bawa teman. Mm-hmm. Second thing, sekarang rumah semua ada CCTV. Definitely kebanyakan lah perawat akan buat kat dalam bilik. Mm-hmm. So, just pacak satu, tak payah besar-besar pun. Just kecil punya letak kat situ je. As long orang kalau gelap dia punya infrared ke ataupun night vision dia orang boleh tahu ada kamera. Dia orang akan cut. Okay. So actually sekarang banyak kaedah yang kita actually boleh prevent from this thing to happen. And kamera ni pun kadang-kadang dia boleh record the audio as well. Yes. Jadi kalau dia macam so kalau benda ni kalau dia macam dia tak perasan and ni benda terjadi, let's say okay lah macam kau kena pukau Kalau kau kena pukau memang kau confirm gone lah kan, kau tak tahu happen. Correct. That CCTV is a proof untuk kau pergi report polis. Tak payah nak cakap banyak, just tunjuk je. Betul. Things done. Let the police handle the case 100%. Dah tak boleh lari lah. Dah tak boleh lari. Semua dah kat dalam. Dia nak ping story Conversation, action, semua dah ada. Kau dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Betul. Right. Kalau nak ping pun cakap tak ada lah. Dia agree. Dia kata dia beri dia kasih approval, dia kasih permission. Tapi from the CCTV audio tak ada. Yes. So Akib syorkan kepada siapa-siapa yang mendengar dan melihat dan menonton ni kalau ada a bit of budget, I mean like nowadays kat TikTok boleh dapat about $20 if you are okay with that amount, boleh dapatkan and then you boleh teruskan dapatkan all these devices. Kalau sekiranya, dan selain pada tu juga CCTV ni pun ada kegunaannya. Yes. Kita boleh tengok kalau sikit ada gangguan malam kat rumah kita. Ya, betul. Kalau ada hantar video kat TPC, kita boleh try to analyze. Yes. Orang kau apa kita Hentam je. tembak je, hentam je. Dari kita jadi baik sikit. Ada orang asyik nak hentam je. Acik dah ada asyik nak hentam je. Bukan, kita tak hentam orangnya, kita hentam kelakuannya. Tapi orang cakap kita yang hentam. Tak apalah, kita buat yang terbaik lah untuk dapatkan the attention of the masyarakat dan sebagainya kan. Kita nak tahu topik apa yang kita boleh hentam, apa topik yang kita really have to betul. Yeah. Kita syorkan kepada semua content creators yang dekat luar, live streamer dalam bidang-bidang yang mungkin dalam this paranormal, perawat industri Sebab tu Acik pernah ketengahkan kepada perawat. Acik terus terang kata, I'm not saying siapa lah tetapi kalau you all can be the perawat yang bertauliah, you all boleh jadi shifu of perawat, you all boleh jadi the master dalam bidang perawatan. Keluarkan VTT untuk mengajar kerana ini case menular sebenarnya. The criminal case is getting higher and higher guys. Acik pernah ketengahkan dalam bidang part Paratalk, dalam Paratalk punya sesi there is a uprising. Ini yang dah record, yang dah di-report, tapi yang tak report tu kita tak tahu lagi. Backdoor dia. So just have the masyarakat. VTT will stay longer kan. Video tu will stay longer. So macam kepada yang perawat ni, diorang tahu, you all tahu yang korang buat jalan yang benar, tetapi sebab korang kalau korang tak lakukan perkara ni, you don't upfront yourself, perawat-perawat ini yang akan mengganggu industri korang. Yes. And then you all keep silent about it. Acik tak tahulah. Dia akan merebak dia akan menjadi merebak, beranak pinak. Sebab tu salah satu kita dua ni untuk ini alright, untuk jadi suara yang kuat. Yes. Suara yang kuat untuk you all orang-orang yang dengar, even yang penipu-penipu ni yang mengambil kesempatan dengar lah. Bukan nak cakap goyangkan diorang lah, tapi awareness is there. Biar goyang sekarang, jangan goyang nanti bila benda dah jadi. Biar goyang sekarang. Correct. Inilah kita batu, inilah kaedah kita punya, bukan nak hentam aja. Sebab betul. Kita hentam pun bertempat lah pada kita orang lah kes ini adalah memang sesuatu yang patut dikondem. Kelakuan yang macam gini patut dikondem. Ini you all malam ni dapat dengar sendiri mangsa tu bercerita. Detailnya memang memang amat mendalam lah apa yang dia dah sentuh dan sebagainya guys. Acik don't want to put it in details right now Tapi fikir kat situ. Betul. Fikir kat situ. This is real case. Okay, kita nak baca komen sekejap Siap bos, will do so. Penipu malam. Alhamdulillah penipu malam. Kalau sekiranya you ambil this take up this alhamdulillah kita saluan. Thank you for the awareness sebab masyarakat kita yang selalu pergi berubat as compared to lain bangsa.
Black Tackles. Black Tackles lain bangsa pun actually ada. Ada juga. Ada. Ada. Nanti Acik akan kutengahkan lagi. We will come up with all the VTTs. Ada bomba merawat wanita-wanita dijadikan skandal. Jadi Zara. Itu banyak dah. Yes. Okay, ada bomba-bomba yang gunakan cara kaedah sains, mix and match elements to look like illusions. Yep. Ironically, okay, ni bagus daripada Lady Zara. Ini bagus daripada Lady Zara. You see, this is a good comment from Lady Zara, guys. Seorang bomo atau perawat yang ketengahkan spiritualism, ironically, they still use science and logic untuk menyihir, menyilapkan mata. Ironic, Terus saya kata, this is a very good perbincangan. And Lady Zara, you are very celik to see all this. You are very celik. I mean like, this is good. Kau faham kan? Ya, tahu. Okay, dia nak menggunakan spiritualism, tetapi sebenarnya dalam spiritualism tu ada dia sains dia. Sains dia, faham. This is very ironic lah. Dia dah jadi rojak kan. Dia rojakkan sekejap lah. Correct. Aku nak kongsi lagi satu. Pesakit nak pergi merawat, know when to pull the plug, Caca Danish. Betul? You have the right to stop. Yes, betul. Okay, yes, this is another topic best, Lizara. VTT TCG ada tunjuk a few tricks daripada pelimpul malam. Betul? Correct. Yang dia pernah keluarkan, exactly. PM VTT. Betul. Dia they bring out penipuan. Bagus. This is good. Okay, jadi sekurang-kurangnya dalam hal ehwal ni, kita, jaga masyarakat kita. Bapa petani menanam duri. Amboi. Ya. Lagi kasihlah. Sawah dipetak setiap pagi. Pagi bukan malam. Perpisahan ini tak terhindari. Jangan. Semoga kelak berjumpa lagi. Wow. I say beda. Penipu malam, nampak kacang, nampak raspberry sehingga kita berjumpa lagi. Dia pun takut perang ya diri. Wah, sekarang dah end up jadi kacang dengan raspberry Okay, thank you semua. Kita jumpa Okay guys, lagi next thank you live. so much. Kita jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum. Style lah. Hello.